Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kami daripada tim protokol Permata USM pada hari ini ingin mengupas atau membincangkan suatu perkara yang berkaitan dengan persepsi atau tanggapan atau mentaliti masyarakat kepada pelajar yang dok sama belajar dengan sama belajar. Biasa kita dengar Kang, seumpama mokcik-mokcik bawang ke siapa-siapa, memang ada dua pandangan mengenai hak sama belajar dengan dok sama belajar. Tapi sebelum kita pergi ke lebih hak dalam lagi, kita molek kiranya kita kenal ahli-ahli yang ada dalam ni dulu. Okey, saya mulakan dengan saya. Saya Nur Hidayah binti Abu Bakar dari PPIP iaitu kos Sastra dengan Pendidikan tahun 2. Okey, saya teruskan kepada ahli yang kedua iaitu Ain Mazita. Teruskan. Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Mazita, PP Sains Kemasyarakatan tahun 2. Okey, daripada PP Sains Kemasyarakatan. Okey, terima kasih Ain. Kita teruskan kepada ahli yang kedua iaitu Kak Adlin Sofia kita. Teruskan Kak Adlin. Okey. Nama Adlin Sofia Huda binti Muhammad Zaki. Tahun 3 daripada Pusat Pengajian Komunikasi. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Adlin. Okey, seterusnya kita pergi kepada Kak Maria Akisha kita. Kakak comel kita ni. Teruskan Kak Maria. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Saya Maria Akisha binti Muhammad Noor. Saya merupakan pelajar tahun 3 dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Terima kasih. Daya. Sama-sama. Okey, senior ni. Seram lagi senior PPIP dalam ni. Okey, seterusnya kita pergi kemungkinan senior PPIP kita yang kedua. Okey, Kak Noaina. Teruskan Kak Noaina. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Aina Rashidah binti Muhammad daripada PPIP juga tahun yang ketiga. Okey, kata dah senior Ramadan ni kena behave. Okey, seterusnya kita pergi kepada the one and only orang baru dalam ahli pemata kita iaitu Nur Aini Nordin. Silakan Dik, teruskan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aini binti Nordin dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan juga, Sastra dengan Pendidikan. Okey, junior kita ni. Okey, terima kasih semua atas perkongsian butiran nama-nama tu tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik kita iaitu persepsi atau mentaliti masyarakat kepada pelajar yang sambung belajar dan yang dok sambung belajar, yang terus bekerja. Jadi, kita tak ambuhlah dah cakap panjang lagi, kita teruskan kepada poin yang pertama. Mungkin awak boleh berikan pendapat masing-masing atau luahan atau perkongsian lah orang kata. Okey, teruskan kepada siapa-siapa yang nak bersuara atau memberikan pendapat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ain. Saya Ain. Saya ada pendapat saya pasal mentaliti masyarakat pada orang yang sama belajar dan tak sama belajar. Bagi saya, terdapat segelintir masyarakat atau golongan atasan lah, golongan yang lebih tua selalu beranggapan orang yang tak sama belajar ni lebih berjaya. Bukan dari segi pendidikan, mungkin daripada segi pekerjaan. Orang yang tak sama belajar akan bekerja pada usia yang lebih awal berbanding orang yang sama belajar. Dan mungkin daripada tu dia boleh simpan lebih banyak duit berbanding orang yang sama belajar. Sebabnya dia orang yang tak sama belajar ni, dia habis je SPM terus kerja. Kalau orang yang sama belajar ni, dia kena tunggu 3-4 tahun baru boleh kerja, baru boleh saving. Jadi sebab tu kot orang-orang tua ni yang orang yang tak belajar, tak sama belajar, kalau tak belajar, tak sama belajar, lebih berjaya sebab simpanan dia lebih banyak berbanding orang yang dah belajar, orang hak sama belajar. Sebab ya, orang hak sama belajar kan
Kalau buat part time pun mesti buat habis ke belajar je. Buat habis ke kos pergi belajar. Kalau orang yang kerja, dia kerja duit tu simpan je. Tambahan pula ada yang segelintir orang muda sekarang, dia tak sama belajar. Mungkin SPM pun dah habis tapi dia pandai cari duit ikut dekat bahagian perniagaan. Dia pandai niaga. Boleh dapat banyak income. Jadi sini ada segelintir masyarakat yang beranggapan kalau tak sama belajar pun boleh berjaya kot. Dan lebih berjaya daripada orang sama belajar sebab ada segelintir yang graduan ni, dia macam still jadi penganggur, mungkin sebab susah nak cari kerja dengan CJ hak dia ada tu. Dan mungkin sebab dia milih kerja. Jadi orang hak yang tak sama belajar yang boleh ambil peluang kat lain untuk cari duit, simpan duit, boleh pitah lah orang yang ada yang ada pendidikan tinggi ni. Jadi jadi situ boleh nampak lah situ orang yang tak sama belajar pun lebih berjaya daripada orang yang sama belajar. Lepas tu kan, Jadi sebab tu ada mentaliti ke apa macam tak sama belajar pun boleh berjaya juga. Betul-betul. Okay, Kak Aina ada nak tambah tu? Teruskan Kak Aina. lepas tu kan Ain Hoyak kan macam sambung kita tak sambung belajar tapi kerja kan. Kat situ dia ada pengalaman dia. Jadi bila dia nak kerja lain pun lagi senang lah sebab lah ni kan kita perasan kan kriteria orang untuk ambil kerja mesti ada pengalaman. Walaupun macam dia tak sambung belajar, at least dia ada pengalaman boleh belajar daripada benda lain. Contohlah sekarang mula-mula dia jadi kuliah. Mana tahu kok nak tiba-tiba jadi buh, orang baru belajar jadi buh tu. Macam gitulah. Okay, faham. Sebab macam mentaliti orang sekarang ni, sebab banyak sangat macam orang kata bab sendawang tumbuh kata banyak founder situ founder sini naik yang tanpa pelajaran. Jadi orang nampak saya berjaya daripada segitu dan kaya. Dan mulalah orang hok macam kita ni hok belajar ni macam benda lama-lama belajar dok kaya-kaya kok, dok berjaya juga. Jadi macam kalau Kak Aina apa tadi yang sepatutnya kita ni hok part time semua ni lagilah macam perlu diambil lah bekerja semua tu, perlu lagi akan berjaya lah. Tapi di sebaliknya mentaliti orang payah sikit nak ambil yang gaduang hok baru keluar ni sebab dia kata tak ada pengalaman. Jadi di situ orang anggap kita ni hok belajar ni tak berapa nak berjaya. Tu tambahan daya untuk poin yang Ain Mazita tadi dan sedikit daripada Kak Aina. Kok ada orang lain yang ada pendapat lain mentaliti orang luar terhadap orang yang sama belajar dengan tak sama belajar ni? Teruskan. Aina sambung dah. Boleh. Untuk poin Aina ni, macam kita dah sambung belajar. Tapi orang mesti persoalkan benda macam kos kenapa kita ambil. Perasan tak? Pasal. Kalau macam kos hok biasa-biasa macam kos biasa-biasa seni, dia fikir macam benda tu senang je belajar seni. Lukis benda je. Lepas tu nanti nak kerja kenapa kan? Macam sesetengah orang kan yang mikir buat apa ambil kos mudah-mudah je, kos seni, kos pertanian. Kos pertanian mudah. Benda-benda kita mikir buat apa ambil kos gitu, mesti result SPM dia rendah. Macam contoh ada setengah kan yang mikir buat apa belajar kat poli je, buat apa tak sambung kat macam universiti hot tarah macam hot top 5 tu kan. Macam mikir ni mesti ni result kena tendang macam result setakat makan orang yang gitulah. Lepas tu tatang. Lepas tu macam Kak Aina ayat tadi ambil seni. Lepas tu nanti nak kerja kenapa? Kamu nak lukis-lukis tepi jalan gitu. Kalau gitu ada budak 5 tahun boleh buat benda tu. Kamu tahu ke apa? Macam gitulah kan. Lepas tu ada hot tu okey lagi tiba-tiba ada makcik ke siapa orang ni kan. Anak dia kerja sedap dah.
Macam dia persoalkan pula situ. Loh, mu tengok ni, mu kerja macam macam buat kek je kan. Tengok anak makcik ni. Kerja doktor, berapa gaji macam berapa ribu sebulan gaji kan. Lepas tu sebagai contoh buat lain tengok, dia ambil kos sains pertanian. Lepas tu macam orang mikir, orang kampung mikir, oh dah, pertanian ke apa benda je. Nanang je pun aku boleh nanang makan rumah aku tu kan. Betul. Kan? Walahal dia tak tahu. Kalau kita ambil kos sains pertanian ke kos apa kan. Macam siapa ambil kos sains pertanian, kalau dia buat benda tu berjaya kan, macam tanaman dia berjaya kan. Kalau ni kan ada tanaman orang mahal. Ada tu Aina tengok, Aina tak ingat dah mana tapi kat TikTok lah. Ada makcik tu tanya je lah. Oh loh, mu ni malah lah duduk rumah. Padahal dia nanam lah kan. Buat pertanian. Lah, gaji dia 3 hari tu samaan dengan gaji sebulan doktor. Macam nak oyaknya. Tengok je kita ni musuh leceh. Macam benda-benda lekeh gitu kan. Padahal lagi terbaik pada anak you. Nampak je kita ni kerja kapung, kerja kotor kan. Anak kerja sedap. Tapi anak lagi penat pada kita. Macam gitulah. Lepas tu macam Kak Aina ada so cerita lah. So cerita Kak Aina sendiri pernah lalui. Teruskan Kak Aina. Suka Macam dengar cerita ni. Macam Kak Aina dulu kan sambut STPM. STPM. Lepas tu ada seorang lah kawan Kak Aina ni. Dia ambil Politek dia silap Kak Aina. Politek. Lepas tu dia STPM tu macam SPM kan result Kak Aina kan macam tak berapa comel mana. Lepas tu kan dia pun kabur lagi ni. Oh Aina buat apa mau ambil STPM nya. Tengok aku ni ambil Politek. Macam dia nak nyungguh dia belajar lagi macam lagi tinggi daripada Kak Aina. Setelah ni Kak Aina saya kerja dia kot. Tapi macam nak oyak lah ni Kak Aina belajar mana dah. Macam nak membanding dia macam gitu Lebih pada lah. dia dah. Kita tak boleh lah macam nak bandingkan awal-awal. Kita tak tahu akhir orang-orang ni kan. Macam gitulah. Walaupun kita belajar ataupun tak belajar, still kita tak boleh nak tetapkan awal-awal dia punya, kita panggil apa? Penghujung dia. Penghujung jalan dia. Macam contoh Kak Aina ayat pekerjaan tadi lah. Memang nampak pekerjaan dia leceh. Tapi bila tahu gaji dia lagi besar pada gaji yang kita bayang. Itulah Kak Aina punya point. Betul, saya setuju dengan Kak Aina. Sebab macam kita tak boleh judge orang daripada luaran dia. Contohlah, macam contoh daripada konsep Kak Aina tadi yang Kak Aina ambil STPM, dia ambil poli. Kita tak tahu, rezeki orang lain-lain. Jadi tak perlulah you nak memandang rendah kepada Kak Aina yang ambil STPM. You tak tahu ke STPM CJ nombor 1 susah di Asia Tenggara, okay? Bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Itulah bukan biasa-biasa. Itulah. Jadi dok patutlah dia macam ada mentaliti yang ambil STPM ni merendahkan budak-budak STP. Betul, kadang-kadang tu kalau ada orang sekeliling ni ke apa, daripada mengambil STPM baik pun sama kerja, minta SPA. Buang masa STPM, bukan ada benda pun. Biasa gitu kan. Jadi di situ kita dapat lihat lah mentaliti orang ni, waktu salah, wak ni salah. Jadi tak betul belaka benda kita buat. Okay, jadi ada pendapat lain daripada Kak Adlin ke? Silakan Kak Adlin. Kak Adlin pula nak terang. Okay, kalau Kak nak tambah pasal Kak Aina tadi tu lah. Pengalaman Kak Adlin sendiri bila jadi pelajar komunikasi ni, itu Kak Adlin pergi ke bank, nak buat urusan bank dia tu. Kan biasa kan ada polis bantuan dekat depan bank tu. Lain ni kalau nak masuk kan, semua dia akan pergi seorang-seorang lu. Itu dia cakap lah Kak Adlin tanya, kerja dah ke atau belajar lagi? Belajar lagi. Lepas tu ambil kos benda, komunikasi. Lepas tu dia tanyalah, dah buat apa ambil komunikasi? Dah tu kayak gini, kerja benda. Dia tanya gitu. Masa tu Kak Adlin rasa macam, dah buat apa? Dah boleh ke? Memang kena ambil kos sains, kos cikgu, kos apa lagi? Ya ingat komunikasi tu kerja jadi operator kali tu. Dah tu lah. Dah sebenarnya Kak Adlin pun masa awal-awal belajar di USM ni kan pasal komunikasi tu, Kak Adlin baru tahu benda lah yang aku belajar ni. Tapi learning ni masuk third year dah kan, kau faham lah, gini punya. Apa tujuan sebenar. Gini. Lepas tu kau,
balik kepada hak polis saya tu lah, apa awak ambil komunikasi, kayak gini nak kerja benda. Lepas tu Kak Elin pun tanyalah, banyak je cabang nak kerja bila duduk bawah komunikasi ni pun. Sebab kayak gini di mana-mana pun orang akan guna set public relation ni kan, set hubungan awam ni. Betul. Kalau nak kerja di kedutaan negara pun cari juga set komunikasi. Nak kerja di mahkamah sebab nak translate benda gitu ke apa ke. Kak Din jawab gitulah ke dia. Dia macam senyap Mungkin macam sentap ke apa tak tahulah. Baru tahu deh. Dia Gitu. start pada tu Kak Din rasa macam Kak Din rasa macam sejak orang fikir gitulah, student komunikasi kerja benda je kayak gini. Tu yang dia boleh jadi motivasi jugalah. Ayat sentap gitu, ayat orang-orang luar ni kata gitu. Kau rasa nak belajar biar kau sungguh, lepas tu bila dapat kerja lagi boleh tunjuk ke orang. Saya dok belajar tinggi mana pun, kos saya ambil pun dok famous sangat pun. Tapi alhamdulillah boleh dapat kerja lah macam orang lain. Gitu. Betul-betul. Tak ada lah orang kata ni kau kalau orang masuk U ke benda, orang akan tanya kau cikgu, doktor, engineer. Macam dia gini je lah. Dok pun nampak ilis kan, arkitek, apa lagi. Biasa gitu-gitulah orang akan macam nyungguh. Dia kos benda Soho kata. cikgu. Kalau dok orang lain pun dalam adik-beradik dalam family sendiri pun pelik jugalah dulu. Buat apa ambil komunikasi? Kerja siapa letih? Pengalaman Kak Adlin lah. Kalau benda-benda gini ni menangani mentaliti masyarakat. Saya suka dengan yang Kak Adlin cover tadi, macam kalau kita ambil mentaliti orang bila kita sama belajar tapi kita ambil course yang orang tak kenal. Jadi orang akan cover, buat apa ambil tu, kayak gimana nak kerja macam buat apa dah ambil cikgu, buat apa dah ambil doktor, buat apa dah ambil tu, buat apa dah ambil ni. Jadi kita sendiri macam nak sama belajar pun jadi tak agak-agak. Jadi macam betul dok aku ambil course ni, betul dok orang cover gini, betul dok. Jadi patutnya memang tak ada lah benda-benda gitu. Kita hidup ni cuba sokong orang, support orang, buat benda tu, buat benda ni. Mestilah you buat pihak you buat course tu mesti ada sebab dia. Dok kasar saja. Gitu. Betul. Kita perlu doakan lah supaya you berjaya. Janganlah downgradekan orang. Sama-sama. Okay, Kak Maria ada nak bagi pendapat ke Kak Maria? Mana tahu Kok ada nak bagi pendapat dari segi pihak yang duk kerja ke, Kok ada kawan yang mengadu ke apa ke, boleh teruskan Kak Maria. Okay. Macam saya tengoklah tadi. Okay, korang lebih ulas kepada isu sambung belajar dari segi tak ada kos, dari segi pengambilan kos yang salah, begitulah. Jadi Maria, Maria nak terangkan untuk orang yang pandang rendah terhadap pelajar yang tidak sambung belajar. Sebenarnya benda ni sudah sebati di dalam fikiran ataupun mentaliti masyarakat di negara kita sendiri. Jadi mereka menganggap bahawa orang yang tidak sambung belajar ni tidak mempunyai ilmu ataupun mereka ni dipandang rendah lah oleh masyarakat. Ketinggalan lah. Betul. Sebab kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, walaupun dia tak sambung belajar, seperti yang Hidayah ataupun orang yang cakap tadi lah, mereka juga lebih berjaya. Jadi benda ni kita tengok contoh wujud funder-funder sekarang dapat beli Lamborghini, dapat pergi travel sana sini. Macam tu lah. Ada yang dari segi umur 18, 17 sudah berjaya sebenarnya. Jadi kita sebagai masyarakat sendiri tidak bolehlah mempunyai pandangan ataupun mentaliti yang
sebegitu terhadap mereka. Okay, kita tidak tahu kenapa dia tidak sambung belajar. Mungkin dia tidak sambung itu sebab dari segi kos ataupun kerisauan ataupun tekanan persekitaran dia sendiri. Okay, banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan mereka ni tak sambung belajar. Okay, jadi betul lah. Walaupun kita ni sekarang sambung belajar, kita jangan anggap diri kita ini sudah berada di tahap yang selesa. Mungkin banyak lagi cabaran-cabaran kita yang akan kita hadapi atau tempuh pada masa yang akan datang. Betul. Aina nak tambah sikit Betul. Teruskan. Semakin hangat ya, panas ke? Yang macam Maria kabut tadi kan, orang yang tak belajar lebih berjaya daripada yang berpelajaran kan. Okay, macam lo ni kan, kita perasan macam ada setengah orang kabur kan, founder macam Amerika kabur, dia founder. Ada orang kabur, founder ni kaya raya sebab macam family. Faham tak? Macam dia start benda tu sebab family support. Jadi kadang-kadang orang sekeliling masyarakat tak tahu benda, walaupun dia daripada family, tapi still kita kena usaha kan. Kalau kita tak usaha, benda tu tak jadi kok. Macam orang mikir, oh mudah lah dia jadi founder, tak belajar pun tak apa, family tanggung dia semua belaka, jadinya senang-senang jadi kaya gitu. Macam gitulah. Kita nampak struggle dia kan. Betul. Bagi nak mencapai semua tu. Lepas tu selagi kemungkinan orang tak sambung belajar, maybe dia nak meneruskan legasi keluarga dia. Macam maybe dia dah ada, kita panggil apa, pelatih yang family sendiri punya. Ada platform dah. Ada platform dah. Kira tak perlulah dia sambung belajar, terus je tu masuk platform tu dan terus mewarisi benda hak family dia buat tu. Betul. Setuju. Betul. Tu sengih-sengih PE kita. Kita teruskan dengan PE kita. Kau ada nak bagi pendapat tu. Lama dah tu tunggu giliran. Teruskan. Okay, saya nak kongsi kisah yang sama dengan Kak Aina. Saya dulu SPM okey lah. Saya dapat sambung, saya diberi peluang untuk sambung antara matrik dengan diploma. Tapi akhirnya saya pilih untuk sambung STP. Lepas tu masa mula-mula saya nak masuk STP tu, macam saya mula-mula saya buat persiapan untuk masuk matrik, tapi saya DIG. Buat diploma pun saya rasa tak lagi. Saya rasa tak mau duduk jauh lagi dengan mak ayah saya masa tu. Hanyut langgang tu. Lepas tu saya masuk STP lah. Lepas tu masa mula-mula saya nak masuk STP tu macam orang tanya, dah belajar sambung mana? Sambung STP. Lepas tu orang macam mempersoalkan, apa sambung STP? Anak hak tu masuk U dah. Lepas tu macam sepatutnya lah masyarakat kita ni semua dia buat penilaian macam ni sambung CJ, setakat CJ je baik tak sambung belajar. Jadi kadang-kadang siapa ada kawan Noni siapa berhenti belajar, dia ambil CJ, jadi dia berhenti sebab dia kata macam orang sekeliling dia duk support je. Jadi kita semua ni kita punya kemahiran tu berbeza. Ada orang bijak dalam pelajaran, ada orang sambung sini sebab dia bijak dalam kemahiran. Jadi apa salahnya dia sambung CJ tu kan? Sebab sekarang ni kemahiran pun penting kan dalam untuk ni lah, kemahiran dalam dunia sekarang ni penting, bukan pendidikan saja gitulah. Lagipun kalau dia sambung belajar pun contoh dia masuk dunia niaga. Dalam niaga tu sendiri pun dia boleh timba ilmu, ada ilmu niaga yang dia belajar. Jadi pembelajaran tu bukan terhenti situ sajalah. Maknanya kalau dia masuk bidang lain pun dia dapat ilmu daripada bidang yang dia belajar tu. Jadi kita tak boleh nak nilai orang macam ada degree je pandai, CJ duk pandai gitulah. Okay, menarik. Banyak kebanyakannya perkongsian malam ni pasal SPM, pasal kita sendiri. Jadi dah nak share jugalah macam panas juga ni. Okay, dah nak share. Dayah pernah berada di mana? Share. Dayah pernah berada di mana orang pandang rendah ke Dayah dan pasal belajar dan orang pandang rendah pasal tak belajar. Okay, first orang pandang rendah memanglah sama macam Kak Aina. Orang pandang rendah sebab kawan-kawan mu belajar U semua, matrik semua, mu STPM je. Gitu. Lepas tu kita ni belajar je lah, belajar STPM. Lepas tu dapat result, masa tunggu result tu kan kita ada masa yang panjang untuk sambung kerja tu kan. So dah kerja ke pula.
Masa tu orang tak kenal dia Daya. Lepas tu masa dah ketika pula Kak Darlene kenal je. Kak Darlene nampak je. berikat dah lah malu. Okay, lepas tu masa ketika pula tu cikgu-cikgu mari. Masa tu kebetulan pula outlet baru buka. Cikgu-cikgu mari, orang ni kenal ramai lah. Orang kenal mari. Tahu tak Ika berapa? Buat apa tak sama belajar? Buat apa kerja gini? Ika begitu. You tak tahu ke kita ni? Kita ni tengah tunggu result. Siapa satu tahap tu dah apa? Dah nak gana rezeki sini. Boleh Ika begini. Bukan kau buat bijak mula. Buat apa tak sama belajar? Bazir ni hidup. Ika begitu. Cakap begitu. Dik molek ayat you. Itulah saya. Weh, pantang tu. Lepas tu Dayah lepas tu you tu customer tetap. Lepas tu Dayah nak kabar. Dayah pun suruh gana macam senyap je lah. Dayah ni nak tunggu result. Lepas tu kebetulan di masa hari result tu Dayah cuti. Dia tanya, mana budak tuang ya begitu. Berti dah ke? Member cerita ni kau begini. Berti dah ke? Gitu lah budak muda. Darah pandang berti kerja gitu lah kau begitu. You tak tahu ke aku ambil result, aku top student, aku nak tak begitu, nak tepek depan muka dia. Tu kata ya Allah gerang lah. Sebab itulah Dayah Dayah pernah berada belaka di mana situasi orang pandang rendah sebab kerja sekadar kurista, iaitu kerja kubulok je tepi jalan, dan orang pandang rendah sebab sambal STPM. Jadi bagi Dayah benda gitu normal dah ikut pandang sebab mulut orang kita dah nak tutup. Kita buat tu salah, buat ni salah. Jadi kita pun memang sampai tahap masa hari ngalah tu kabarlah ke maksud sebelah tu nak pergi sama belajar dah. Sampai kejut. Awak sama belajar? Ya tak. Ingat kamu duduk sama belajar ke begitu. Teruknya aku. Jadi lepas pada tu Dayah cakap dalam diri. Tak boleh lagi ni. Aku kena buktikan ke orang. Walaupun aku tak boleh sama belajar. Aku tahu aku boleh berjaya. Aku nak biarlah mu nak anggap aku kenapa pun, asalkan KG akhir KG, insyaAllah one day aku akan tolong mu ke bila mu jatuh ke, mana tahu. So situlah Dayah boleh share sikit sepanjang baru 21 hidup, muda lagi tapi banyaklah juga masalah hidupnya sekarang. Okay, Kokok untuk akhir kata lah, kesimpulan daripada malam ni. Mana-mana hok ada nak rumuskan, boleh teruskan rumus lah. Kak Adeline, Kak Aina. Kak Adeline bukan? Okay, kesimpulannya perbincangan kita malam ni yang hangat-hangat ni, okay, nak cover sajalah mentaliti orang, persepsi orang, mulut orang, kita nak tutup. Biarlah dia cover benda-benda ke kita pun kalau rasa macam dok tahan sangat, barulah sembuh orang kata ke dia. Tu bila dok tahan sangat lah. Tapi sebelum tu kenalah ada kesabaran yang tinggi dulu dalam diri ni. Mikir dulu, perlu ke aku balas dengan orang gitu. Mikir. Kalau nak balas pun kita balas dengan usaha kita. Hok mana belajar, biar berjaya. Lepas tu bila jumpa pula orang-orang hok pernah jatuhkan kita tu, tunjuk aku berjaya dah lah ni. Lepas tu kalau untuk orang yang tak sama belajar, mungkin dia kerja ke apa ke, kerja dengan molek siapa berjaya, dan kalau jumpa pula orang tu, tunjuk ke dia yang kita ni siapa tahap ni dah. Tak ada dah kita yang dulu-dulu tu yang kena kata, kena benda tu, tak ada dah. Kita jadi orang lain dah lah maknanya. Buktikan gitu, bukannya dengan kata-kata mahu-mahu ke dia pula daya. Okay, tu je lah. Buktikan dengan kejayaan lah orang kata. Okay, terima kasih Kak Adeline Sofia. Seterusnya Kak Aina, sedikit ucapan akhir. Rumuskan. Apa yang Kak Aina boleh bagilah rumusan untuk topik kita. Jadi walaupun kita sama belajar tu, orang tetap akan kata. Jadi teruskan je apa kita buat. Walaupun kadang luar ni kita belajar rasa benda tu susah. Tapi mana tahu benda tu akan tolong kita kemudian hari kan. Jadi macam Kak Aina kata tadi lah.
apa-apa kita buat teruskan, jangan dengar sangat cakap orang. Bila kita dengar sangat cakap orang, bagi kita sera kita berada di kelompok hok macam hok tak boleh nak bebas, tak boleh nak berjaya, macam tak boleh nak berkembang lagi maju. Kita Kak Aina punya kata. Okey, baiklah Kak Aina. Terima kasih atas nasihat. Okey, seterusnya Kak Maria. Kau ada nak tambah Kak Maria? Biasa Kak Maria bagi tip ni. Takut kita. Okey. Okey, betul lah tu. Jadi kita sendiri kena ubahlah mentaliti kita. Okey, sebenarnya ia juga bermula daripada diri kita sendirilah. Okey, barulah kita ni dapat mengubah semua mentaliti semua masyarakat lah di negara kita ni. Okey, jadi mentaliti tu kita juga kena ubah dengan membuktikan kejayaan diri kita sendiri. Okey, jangan kita buat satu perkara tu nak ikut cakap orang je. Okey, begitulah. Okey, terima kasih Kak Maria. Kita teruskan kepada pembantu esko kita iaitu Raini. Teruskan Raini. Kata-kata terakhir. Okey. Kesimpulannya, saya boleh buat lah. Setiap orang ni perjalanan dia berbeza. Jadi rezeki dia berbeza. Mungkin orang yang tak sambung belajar ni dia lebih rezeki dia punya rezeki, dia ada banyak pengalaman daripada segi pengalaman kerja yang akan datang. Kita pula yang sambung belajar ni mungkin kita ni banyak pengalaman, ilmu kita lebih sikit pada dia. Jadi walaupun Kak Gi macam dia ada kerja dah, kita tak ada kerja lagi. Jadi tak apalah, kita teruskan usaha, insya-Allah apa yang Allah akan lihat dekat akhir lagi usaha kita. Jadi kita usahalah yang terbaik untuk diri kita. Jadi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pandangan masyarakat tu penting juga untuk ini jadi macam pembakar yang kita boleh buat sebenarnya. Jadi ambil pandangan negatif orang tu sebagai satu benda, kita pandanglah sesuatu yang negatif dari sudut positif. Jadi insya-Allah kita akan boleh jadi orang yang berjaya kelak. Okey, insya-Allah, amin. Okey, kesimpulan kecil daripada Dayah lah. Kita sebagai manusia ni memang samalah macam kakak semua ni, tak pernah boleh puaskan hati orang. Ada je benda salah. Jadi untuk yang sambung belajar, teruskan sambung belajar, habiskan hingga ke Menara Gading dah hingga habis lah. Okey, kepada yang dok sambung belajar, jangan kecil hati. Rezeki awak kat situ. Awak kumpul aset banyak-banyak, awak kumpul rezeki, insya-Allah awak akan lebih daripada awak sambung belajar. Okey. Jadi kesimpulan di sini, hak mana sambung belajar dengan dok sambung belajar ni masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. Ia bergantung kepada rezeki dan ketentuan lah daripada Allah SWT. InsyaAllah daripada sedikit perkongsian yang kami bincangkan pada malam ni, yang mana baik datang daripada Allah SWT, yang mana buruk ataupun ada terkasar bahasa ataupun tersasul semua tu daripada kelemahan kami, keburukan kami. Sekadar itu saja daripada kami melalui perbincangan ini. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Salam, bye. Bye.